Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-80. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-16 surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tutraku wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. Adakah kamu menyangka bahawa kamu akan dibiarkan dalam keadaan kamu yang ada itu? Padahal belum lagi terbukti kepada Allah sebagaimana yang diketahuinya orang yang berjihad di antara kamu dan yang tidak mengambil teman rapat untuk mencurahkan rahsia kepada mereka selain daripada Allah dan Rasulnya serta orang yang beriman. Dan ingatlah Allah Maha mengetahui secara mendalam akan apa yang kamu kerjakan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab melalui kitab tafsir Al-Misbah menghuraikan mengenai dua kalimah yang disebut di dalam ayat ke-16 surah At-Taubah, iaitu kata lamma dan walijah. Kalimah lamma, belum, biasa digunakan untuk sesuatu yang belum terjadi tetapi diharapkan atau dijangka akan terjadi. Ini bermakna walaupun sewaktu turunnya ayat ini kaum muslimin belum lagi melakukan peperangan dan jihad seperti yang diperintahkan ayat ini, namun perkara tersebut akan terjadi pada waktu akan datang. Dan memang sejarah membuktikan bahawa kaum muslimin berjuang bahkan terlibat dalam peperangan menghadapi kaum musyrikin setelah turunnya ayat ini. Kemudian kalimah walijah diambil dari kata walija ataupun walaja yang bermaksud masuk. Artinya masuknya sesuatu yang berbeza ke dalam sesuatu. Kata walijah mengandungi makna sesuatu yang disembunyikan oleh seseorang, seakan-akan ia memasukkan ke dalam satu tempat yang tersembunyi. Maknanya kata itu bererti tipu daya dan rahsia yang disampaikan kepada pihak lain. Ar-Raghib Al-Asfahani menyatakan kata ini bererti semua pihak yang dijadikan orang kepercayaan oleh seseorang, padahal yang dipercaya itu bukan dari kelompoknya. Kemudian, jika ditelusuri penulisan oleh Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mengenai ayat ke-16 surah At-Taubah, bahawa Allah Subhanahu Taala menjelaskan keadaan para muslim dan jihad yang mereka laksanakan sekaligus menjadi ujian, cobaan untuk mengetahui tahap keimanannya sama ada kuat atau lemah. Seterusnya Hamka di dalam kitabnya Tafsir Al-Azhar menjelaskan mengenai ayat ke-16 surah At-Taubah bahawa pengakuan beriman sahaja belum cukup. Mukmin
pasti menempuh ujian supaya Tuhan membuktikan keteguhan hati mukmin kerana berjihad dan berperang itu. Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid melalui kitab Tafsir Mubin menghuraikan ayat ke-16 surah At-Taubah, iaitu memang terdapat ramai di kalangan kaum muslimin sendiri yang beranggapan bahawa mereka akan terus diberi rahmat dan kejayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa perlu melalui sebarang ujian. Sebaliknya, mereka perlu berjihad dalam usaha menegakkan agama Allah tanpa menjadikan orang musyrik itu sebagai rakan karib dan tanpa mendedahkan segala rahsia perjuangan dengan mengetepikan orang Islam. Manakala Zainal Arifin Zakaria dalam tafsir Inspirasi telah meletakkan tajuk bagi menghuraikan ayat 16 surah At-Taubah, iaitu iman itu diuji agar lebih murni dan lebih sempurna. Dalam huraian ringkasnya, beliau menyatakan bahawa mukmin yang cerdas sangat yakin bahawa hidup ini adalah ujian. Ujian di saat duka dan suka. Dia juga yakin bahawa niat dan perbuatan yang baik dia lakukan bila-bila masa sahaja, susah dan senang. Pasti dilihat Allah Subhanahu Wa Taala, didokong dan ditolongnya. Allah akan membantu setiap orang yang berjuang di jalannya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-16 surah At-Taubah menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-16 surah At-Taubah ini menjelaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan orang Islam berperang serta berjihad untuk membezakan siapa yang berjuang dengan ikhlas kerananya atau siapa pula yang mengharapkan duniawi semata-mata. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia itu semata-mata untuk beribadah dan memperhambakan diri kepadanya. Sebagai hamba Allah, kita tidak akan terlepas daripada menerima ujian dan dugaan sama ada berbentuk kesenangan atau kesusahan. Sesungguhnya ujian adalah untuk menguji sejauh mana kekuatan iman dan kesabaran kita. Oleh itu, umat Islam adalah tabah menghadapi pelbagai ujian dan cabaran. Tidak boleh cepat berpuas hati dengan keputusan yang telah dicapai dan tidak boleh leka dan bosan untuk meneruskan jihad, usaha baik atau amalan soleh. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh dan dengan merasai kelaparan dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan berilah khabar gembira kepada orang yang sabar. Sini pendengar yang dimuliakan, umat Islam juga mesti tahu kewajipan untuk menjaga diri dan berhati-hati terhadap segala tipu muslihat musuh dan tidak boleh menjadikan mereka kawan rapat. Perkara ini telah banyak diperingatkan dalam Al-Quran, termasuk firman Allah di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-118, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang yang bukan dari kalangan kamu menjadi orang dalam yang dipercayai. Mereka tidak akan berhenti-henti berusaha mendatangkan bencana kepada kamu. Mereka sukakan apa yang menyusahkan kamu. Telah pun nyata tanda kebencian mereka pada pertuturan mulutnya dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sesungguhnya telah kami jelaskan kepada kamu keterangan itu jika kamu mahu memahaminya. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala menegah orang beriman daripada menjadikan golongan orang bukan Islam sebagai teman rapat, pendamping, rakan sekutu, apatah lagi sebagai pemimpin, orang yang diberi kepercayaan dan amanah. Ini kerana golongan ini membenci Islam dan mahu menutup cahaya Islam. Mereka sentiasa mahu menimbulkan kemudaratan atas orang Islam. Kita sedia maklum bahawa kota Madinah atau nama asalnya Yasrib terdiri daripada masyarakat pelbagai agama, bangsa dan kaum.
hubungan penduduknya yang sangat harmoni antara satu sama lain sebelum kedatangan Islam lagi. Namun, apabila mereka sudah masuk Islam, persahabatan dengan mereka tidak sama lagi kerana sudah berlainan agama. Jangan salah anggap dalam situasi ini, kerana Islamnya mereka tidak melarang untuk bercampur antara satu sama lain. Bahkan mereka masih boleh lagi berkawan, tetapi mempunyai batas yang sepatutnya. Seperti tidak boleh menceritakan berita rahsia dalam perancangan Islam, lebih-lebih lagi waktu peperangan, kerana rahsia peperangan adalah rahsia yang amat besar. Hal ini kerana banyak peristiwa penting yang boleh dikaitkan dengan pengkhianatan yang dilakukan musuh Islam. Antaranya, pengkhianatan puak Yahudi Madinah, iaitu Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir dan Bani Quraizah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Demikianlah Allah telah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kaum muslimin agar mereka renungkan dengan teliti agar tidak terjerumus ke dalam jurang kehancuran akibat kelalaian dan ketidakpedulian ketika berkawan dengan orang kafir. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, realiti hari ini, kadang-kala kita diuji dengan berbagai ujian, sama ada ujian kesenangan maupun kesusahan, atau diuji dengan harta benda, sama ada kekayaan atau kemiskinan, atau diuji dengan kehilangan orang yang tersayang dan sebagainya. Begitu juga ada kalanya kita diuji dengan tekanan hidup seperti tekanan sosial, emosi dan kesempitan ekonomi seperti hutang piutang, masalah rumah tangga, kegelisahan dan sebagainya. Oleh yang demikian, jika ditimpa ujian dan musibah, kita wajib bersabar. Janganlah bersangka buruk terhadap Allah Subhanahu Taala dan beranggapan bahawa kita adalah orang yang paling malang, kerana setiap ujian itu pasti ada hikmahnya. Bersangka baiklah terhadap segala ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu Taala, serta berusahalah menghadapi ujian tersebut dengan mencari jalan penyesalan yang bijaksana. Berusaha mencari jalan penyelesaian yang bijaksana, berdoa, bertawakal dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Taala. Apabila menghadapi kesengsaraan atau kesakitan yang amat sangat, janganlah mudah berasa kecewa dan berputus asa sehingga memudaratkan dan mencederakan diri sendiri yang akhirnya membawa kepada kesakitan dan kematian, seperti mengambil tindakan menggantung diri, terjun dari bangunan dan sebagainya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-16 surah At-Taubah ini. Pertama, Allah memerintahkan hamba-Nya untuk berjihad. Kemudian dia menjelaskan hikmah yang terkandung di dalam jihad, iaitu untuk menguji hamba-Nya. Siapakah di antara mereka yang taat kepadanya dan siapakah yang derhaka terhadapnya. Kedua, Allah SWT melarang orang beriman daripada menjadikan golongan orang bukan Islam sebagai teman rapat, pendamping, rakan sekutu, apatah lagi sebagai pemimpin, orang yang diberi kepercayaan dan amanah. Ini kerana golongan ini membenci Islam dan hendak menutup cahaya Islam. Mereka sentiasa mahu menimbulkan kemudaratan atas orang Islam. Ketiga, umat Islam hendaklah bersabar menghadapi pelbagai ujian dan cabaran. Tidak boleh leka dan bosan untuk meneruskan jihad, usaha baik atau amalan soleh. Allah Subhanahu Taala telah menjadikan sesuatu ujian itu sesuai dengan ukuran keimanan hamba-hambanya. Bahkan Allah sesekali tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya-Allah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.